Jadi untuk untuk kelas kali ni kamu buat dia panggil e-practical dulu. You watch video. Nanti next week baru kamu pergi kelas buat face to face. Kena buat face to face. Sebab ini eksperimen ni dia masuk dalam test amali. Jadi kena buat face to face juga. Okay? Jadi kita tengok dulu video orang buat. Daripada nanti kamu kena buat sendiri lah. Minggu depan you buat sendiri. Okay, rujuk pada lab manual. Hari tu kita dah tengok dah masa kita buat pre-lab ni. Dah baca, dah go through dah So just saya nak tengok bahagian prosedur tu. Hari tu tak detail sangat tengok prosedur. Kita tengok prosedur. Semua boleh nampak apa yang saya paparkan kat sini. Boleh dengar tak sound saya, suara saya okey? Saya tak boleh dengar you all. Suara siapa nak cakap tu tak boleh dengar. Testing dulu Ustaz. Kamu somebody bercakap? Mula-mula tadi macam mana? Test. Madam? Muhammad cakap Muhammad. Tapi dia tak berapa clear. Oh. Boleh. Dia jadi okey, boleh lah, boleh. Okey kot. You all dengar saya okey kan? As long as you all dengar saya okey. Dengar. Okey. Dengar madam. Okey, boleh. Okey. Okay, so saya tengok pada lab manual. Jadi part A kamu akan buat combustion. Combustion maksudnya kita bakar lah, pembakaran direct heat kita letak fire. Kita ignite. Kita bukan heat, kita ignite, kita nyalakan dia. Okay, jadi kita nak observe dia punya flame dengan dia punya suit dia. Itu dia punya jelaga dia tu lah Okay, itu A. You akan buat test pada cyclohexane dengan cyclohexene. Yang saturated dengan unsaturated. Saya tak boleh nak tulis atas ni, tak boleh nak tulis Dia PDF ni tak boleh. So, saya pointer, saya gerakkan pointer, nampak? Nampak Okey. Nampak. Boleh, okey. Okey, jadi saturated cyclohexane all single bond, no multiple bond. Saturated cyclohexane yang ada carbon-carbon double bond, multiple bond. Itu unsaturated. Jadi kita nak bakar, di sini kita nak bakar, bukan kita nak tengok, kita nak tengok hydrocarbon lah, dia burn. Compound yang ada carbon dengan hydrogen, both cyclohexane dengan cyclohexene, dia ada hydrogen and carbon, both are hydrocarbons. Jadi when dia burn, dia jadi apa? Kita kena buat equation. Okay. Kemudian kamu juga nak tengok solubility of hydrocarbons ni, cyclohexane dengan cyclohexene dalam air, in water. Dissolve atau tak dissolve. Kalau nampak 2 layers, maksudnya not dissolve. Kalau form 1 layer, maksudnya dia soluble lah. Okay. Itu tentang solubility in water. Sebenarnya bila kita nak explain tu, kita kata kalau dia dissolve in water, maksudnya dia can form hydrogen bond with water molecule. Kalau tak dissolve, maksudnya cannot form hydrogen bond with water molecule. Cyclohexane ni doesn't dissolve because cannot form hydrogen bond. Kita mention tentang hydrogen bond with water tu. Water molecule dia akan larutkan, kalau kata boleh buat hydrogen bond dengan dia lah. B. Kemudian C adalah bromine test. Okay, jadi saya detailkan sikit ini Okay, jadi dalam bromine test ni, you going to label 4 test tube S, A, B, C and D.
You kena ambil yang dry, dry test tube. Then you labelkan, kena label takut tertukar. A, B, C and D. Okay, dalam A and B, you place cyclohexane, alkane, 1 mil. In C and D, you place cyclohexene. You place cyclohexene, alkene, unsaturated. Jadi ini bromine test ni nak bezakan saturated, unsaturated. So, kemudian kamu wrapkan A dengan C. A tu cyclohexane, C tu cyclohexene. Kita wrapkan A dengan C dengan black paper lah, black sugar paper, black paper lah. Kemudian semuanya kita masukkan bromine. Dia tadi 4%. Ini dia dah siap-siap dah. You are given 4% bromine tu dalam dichloromethane. It's already in the mixture tu, bromine with dichloromethane. Contain 4% of bromine in dichloromethane. Kamu just ambil lah daripada botol reagent tu. You take about 4 to 5 drops. Then you masukkan to each of the test tube. Keempat-empat test tube A, B, C, D. Tadi yang you wrap with black sugar paper tadi, bila you dah masukkan bromine tu, kemudian kamu letakkan dia in the dark place. A dengan C ni duduk dalam dark. Dah wrap dengan black sugar paper tapi letak pula lagi dalam gelap. Gelap lagi in dark place. Whereas B and D ni, B tu containing cyclohexane, D containing cyclohexene. You put under sunlight. Kena betul-betul letak kat luar lah. Dalam tu tak mungkin tak ada cahaya. Keluar daripada makmal tu pergi letak kat luar. Letak bawah tengah-tengah panas tu. Leave them for 10 minutes. Tengok reaction dia macam mana. Record the observation. Jadi kamu kena record dia punya observation tempat atau template untuk buat observation tu you tulis dalam jota book tu. Situ dah ada ruang untuk kamu tulis dia punya observation. Tapi kalau kata ruang tu kecil sangat, kamu buat lain table lain lah. Tapi table dia lebih kurang macam tu lah. Okay, jadi untuk for now ni lagi saya nak you all tuliskan observation dia dengan buat lagi satu another page dia punya chemical equation. Masa kita dah di pre-lab tu dah buat, tapi buat sekali lagi. Nak bagi tengok betul faham ni, nak bagi faham betul-betul. Okay, next is Bayer test. Bayer test. Okay, Bayer test juga adalah test to differentiate saturated dengan unsaturated hydrocarbon. Cyclohexane dengan cyclohexene. Contohlah eksperimen kita ni. Okay, jadi what you do is you take 1 ml of cyclohexane, you place in a test tube. You place in 5 drops of 0.01 molar alkaline potassium permanganate. Jadi Bayer test ni dia menggunakan potassium permanganate, KMnO4 in alkaline condition. Dia dah siap-siap dah buat solution tu dalam dia dah ada base dalam tu. Kemudian you shake the test tube and allow the mixture to stand for 10 minutes. Record the observation. Record the change in colour lah. Potassium permanganate ni warna dia purple, so purple colour turns macam mana kalau ada reaction. Then you repeat with cyclohexene pula. Okay. Kalau tak ada reaction, maksudnya purple colour remains lah, remain unchanged. Tapi kalau ada, dia change colour. Okay, so habis tu test. Di chemical test yang nak bezakan antara saturated unsaturated adalah bromine test yang C ni dan juga Bayer test yang D ni. Okay, only these two tests can be used to differentiate saturated dengan unsaturated. Tapi kalau kata if you are using bromine test, you kena careful lah. Only condition yang macam mana yang boleh you gunakan dia sebagai test. Sebab kita buat test ni kita tak boleh lah dua-dua bertindak balas. Atau dua-dua tidak bertindak balas. Dia kena satu bertindak balas, satu lagi tidak bertindak balas. Baru kita akan differentiate.
Iaitu so you kena dalam, kalau kata nak differentiate cyclohexane dengan cyclohexane, okay, yang mana satu cyclohexane, yang mana satu cyclohexane, kamu buatlah bromine test ni. Kalau nak buat bromine test in the dark lah, sebab satu dalam sunlight, dalam dark, apa ni, bromine, cyclohexane tidak balas lah kalau dalam dark. Cyclohexane tidak balas dalam dark. Dia tidak memerlukan cahaya. Cyclohexane tidak bertindak balas. Sebab dia memerlukan cahaya untuk tindak balas. Nanti kita akan lihat dia punya equation lagi sekali. Jadi di sini kan ada dua test ni tadi, bromine test, Bayer test, to differentiate different sama ada saturated atau unsaturated. Okay, ada exercise dalam buku manual ni yang patutnya kamu juga masukkan dalam bila you buat laporan. Kamu includekan benda-benda ni lah, jawabkan soalan-soalan dalam exercise ni. Write the mechanism for the reaction of cyclohexane with bromine in the presence of ultraviolet light. Okay. Jadi sebenarnya kamu tak masuk lagi topik alkane. Ke dah masuk dah? Alkane. H3. Ya, masuk lagi topik. Dah belajar dah alkane? Kalau dah belajar, senang cerita saya. Alkane belajar ni? Belajar dah rasanya. Alkane belajar dah ha? Laju lah Yon. Saya baru laju. Dah ha? Wah, okey. Kalau gitu you boleh jawab lah dia. Dia suruh write mechanism. Mechanism ni jalan untuk menghasilkan produk tu. Dia nak buat nak tunjukkan mechanism untuk mono substitution or reaction of bromine dengan cyclohexane. Boleh kah? Jawab dah ni. Kalau saya tak terang boleh kah? Faham tak? Medium terang, medium. Takut lah. Okay. Okay, sekejap lagi kalau ada masa saya tunjuk ni mekanisme dia. Kalau kamu dah belajar maksudnya you boleh ingat balik pick up balik lah. Kalau tak belajar saya teruk juga nak ajak ni sebab tak belajar ni. Okay, then dia ada lagi soalan ni, explain the function of sunlight, write all the equation involved. Equation involved tu ada dah, kalau you dah buh dalam result tu, jadi okey dah tu, menepati lah, tak payah nak ulang tulis lagi. Itu selalunya laporan ni kamu kena buat dan hantar dalam GC lah. Sekarang ni kena pakai GC. Nanti saya akan buat dia punya template, dia punya tempat kita nak letak laporan tu kat mana. Laporan amali kamu cuma tak payah buat banyak-banyak. Macam ni je. Saya nak suruh you all buat observation. Mana dia? Saya buka dia punya jotter book tu, dia ada template tu kan. Saya nak cari duduk belakang ni. Nanti dia duduk keluar benda tu. Dia duduk bawah sikit. Duduk bawah. Tak dapat. Duduk bawah ni. Ya. Tarik naik. Ni folder dia. Okey. Sebab saya tutup dia punya kecilkan dia punya, bawa ke slide ke bawah, dia duduk keluar. Kata kena you are presenting, kita nampak apa. Okay, mana dia jotter book ni Di jotter ni. Kamu tengok buka bahagian jotter book. Dekat jotter book, dekat table tu. Tak lagi. Kira you fill up benda tu lah. Sekejap lagi lepas tengok video, you fill up bahagian itu. Ini tak tengok lagi. Ini kat jotter book. Semua ada jotter book kan? Jotter book ni. Ada. Alright. You fill up yang ni lepas tengok video. Ruang ni yang lain tu saya tak tahu you ada isi ke tak. Cara nak buat eksperimen, kena buat dia punya flowchart secara ringkas. Ini result tu. Tengok video, boleh result ni. Tapi nanti
amali minggu depan pun buat yang ni jugalah. Kira amali minggu depan kamu buat betul-betul praktikal dah lah. Kira kamu dah tulis siap-siap dah. Nah, kalau kita dah buat sekarang, minggu depan kamu just buat je. Sekarang ni kamu tengok video. Kamu boleh tulis dah. Nanti kamu buat eksperimen betul-betul minggu depan. Kalau table ni dah complete dah, siap dah. Kita check balik je. Betul ke tak? Yang you nampak observation daripada video tu sama tak dengan yang you buat. Sekarang ni kamu berdasarkan video, kamu buat observation. Nanti bila you buat eksperimen tu, kamu tengok balik yang you punya table yang kamu dah buat, yang you dah tulis ni, sama tak dengan apa yang you find out when you are doing your experiment. So saya nak sekarang ni kamu nanti lepas tengok video, saya tunjukkan video, kamu tulis benda ni, tapi satu page lagi adalah kamu buat dia punya chemical equation. Kalau kita menjawab yang exercise tadi tu. Chemical equation. Lepas tu ada jawapan what's the function of sunlight tu. Kemudian satu lagi adalah mechanism dia. Nah. Jadi mungkin ini satu muka surat. Chemical equation mungkin satu muka surat, mechanism satu muka surat. Jadi dalam laporan amali yang perlu kamu masukkan dalam GC, 3 muka surat tu je. Tak payahlah intro apa semua, tak payah tulis lah. Prosedur dia punya chemical use, chemical apparatus apa semua, chemical. Tak payah. Dia kan tak ada semua. Dalam GC, kamu uploadkan, kamu fill up benda ni, kamu tulis sendiri kat kertas lah. Kamu jawab soalan kamu isikan ruang ni, table ni. Dia punya observation ni semua ni observation untuk cyclohexane when you buat combustion, apa yang nak cerita apa kat dalam ni, apa yang berlaku. Nampak macam mana? Dari segi dia punya flame, dia punya suit dia, macam mana solubility macam mana. Tulis ayat kat sini. Jadi kat sini tak ada untuk equation, tak ada ruang untuk equation tulis perkataan je. Jadi kamu buat satu page lagi untuk equation, chemical equation. Macam combustion ni kena tunjuklah. Lukiskan struktur cyclohexane plus O2 jadi CO2 and water. Jadi balancekan equation tu. Okay. Jadi ada chemical equation. Solubility tak ada lah. Yang ini reaction bromine test sunlight dengan in the dark tu ada equation dia. Barrier test pun ada equation dia. Jadi equation dalam satu page. So second page first page yang ini, second page chemical equation. Okay, third page mungkin you jawab what's the function of sunlight ni. And chemical mechanism untuk cyclohexane reaction with bromine in sunlight. Jadi tiga line 3 page you upload dalam GC. Saya akan create dia punya template untuk you letakkan laporan eksperimen 2. Boleh? Boleh kan? Faham kan? Boleh madam. Okay, bagus. Okay, right. Boleh. Okay, jadi sekarang kita tengok video. Video ni yang macam yang saya dah letakkan untuk you all dalam GC tu lah. You all pun dah tengok kot kan. Tapi sambil saya buka sekali lagi lah tengok. Okay. Video dia ada 2 di sini. Yang ini lebih ringkas lah. Tengok you all boleh play kat sini. Peraknya buat. Ini combustion. Boleh dengar, nampak
Nampak? Okay, combustion. So dia masukkan, kita bakar dia sentak lah dua-dua ni. Bakar cepat-cepat lah, sentak lah kan tu. Bakarkan cyclohexane. Letak waktal lah kat bawah ni dia tak letak tu, terbakar meja. Letak waktal. Lepas tu you observe soot ni dari segi pembakaran dia menghasilkan asap gelap, asap hitam. Lepas tu soot dia tu, dia cepat sangat ini. Solubility dalam air, okay, dia masukkan dulu cyclohexane. Dan cyclohexane. Masuk dalam test tube masing-masing. Label lah nanti dia tukar. Dia tak label dia. Dia label dia tu. Dia masukkan air, distilled water. Dia shake. Shake perlahan-lahan pun dia dah. Jangan shake kuat sangat lah. Shake pun dia dah nampak dah. So kalau 2 layers tu maksudnya dia tak larut lah. Kalau dia larut dia akan form 1 layer. Kalau dia larut dia form hydrogen bond with water molecule. Okay, same thing with cyclohexene. Ini hydrocarbon dia contain carbon and hydrogen only, cyclohexene ni. Jadi dia non-polar. Dia tak larut lah air lah. Air tu polar. Okay, ni this one is a bromine test. So dia place, dia dah label dah tadi test tube tu A, B, C, D. So dia masukkan cyclohexane A and B and cyclohexene C and D. Okay, so dia wrap lah A and C. Wrap. Wrap ya. Okay, then dia drop bromine. Be careful with bromine Bromine ni dia bahaya juga ni bromine. Dia boleh cause cancer. Okay, you place yang A and C tadi in the dark place. Cahaya dia, kita ada sediakan black box lah. B and D you put under sunlight. Okay, lepas tu cepat-cepat bila dah habis, after 10 minutes you keluarkan dia. You observe cepat-cepat, jangan biar tu. Jadi kamu nampak satu tu reddish brown color of bromine remain. For A yang untuk D and B and D tu dia both colorless. Oh ini Bayer test pula. Oh nak cakap melaju saja. Bayer test cyclohexane. Please place them in test tube. Okay, potassium permanganate, alkaline and room temperature. Tak payah panaskan. So you just shake. So one you nampak dia remains as purple. The other one dah tukar color. One is remain purple, unchanged purple. The other one dia jadi brown. So yang brown tu kita kena kata purple color decolorize lah. Brown precipitate form. Macam tu. Okay. Dia buat kan, dia akan buat insyaAllah dapat macam tu lah. Okay, then kita balik kepada kamu punya kat mana dia duduk ni. Word tadi duduk sini ke? Sini Okay, saya ingat kamu boleh tulis lah. Ni observation. Boleh kan? Combustion. Kalau you tak boleh, you tak ingat, you ulang boleh tengok video tadi. Saya tak mau buat lama-lama ni sebenarnya ni. Jadi you buat yang ini, buat chemical equation, rujuk balik pada pre-lab, dah ada.
Okey, saya mungkin nak tunjukkan you all mechanism tu sikit lah. Dah kata you all nak tengok tentang mechanism kan. Saya tunjukkan tentang mechanism. Kita balik apa you all dah belajar dah, senang sikit cerita saya rasa. Okay. Kejap saya ambil masa untuk cerita tentang mechanism. Yeah. Ini reactions of, kamu ni nak kena buat mechanism untuk reactions of cyclohexane with bromine in sunlight when presence of sunlight. Saya duduk yang bawah. Okay, so mula-mula bila kita nak buat mechanism tu, kita kena tahulah chemical equation dia, reaction dia macam mana. Okay, jadi reaction dia adalah cyclohexane. Okay, sebab dia gelang, saya buat dalam bentuk skeletal lah, senang. Cyclohexane. Okay, kita punya bahan kita tu alkane, cyclohexane. React with bromine. Ni chemical equation ya. Chemical equation dia. Chemical equation dia ni. Ni tunjuk chemical equation dulu. Bromine dalam sunlight atau you nak letak UV dengan solvent yang ada tu, inert solvent dichloromethane. Jadi apa yang berlaku, one of hydrogen tu will be substituted by bromine. Kita tunjukkan mono substitution je. Dia akan HBr. Kamu tunjuk ni mono substitution. Mono substitution. Tahu tak substitution? Jenis tindak balas substitution. Jenis tindak balas substitution. Sebenarnya setiap karbon dalam cyclohexane ni, dia ada dua hidrogen. Dia ada dua hidrogen. Cuma kita buat skeletal. Tak tunjuk lah. Jadi satu hidrogen tu, saya dah ganti dengan Br. Satu lagi kekal. Itu yang mono tu satu saja kita ambil. Mana-mana hidrogen lah dekat karbon pada cyclohexane tu. So hidrogen tu kita gantikan dengan Br. Jadi mono substitution kita buat ni. Ini dia punya chemical equation. Observation dia, reddish brown color of bromine decolorize. Reddish brown color of bromine decolorize. You nampak decolorize kan bila ada cahaya. Jadi tujuan ada cahaya ni, sunlight ni sebagai source of energy lah. Supaya berlakunya homolytic cleavage tu. Source of energy. UV ni sebagai source of energy untuk pemecahan homolytic cleavage. Jadi dia punya mechanism reaction tu ialah, reaction tu dia starts dengan free radical bromine form. So first step kita panggil initiation step. Initiation step. Step yang pertama adalah initiation step. Jadi apa yang berlaku adalah bromine itu mengalami homolytic cleavage. Jadi kamu kena tunjuk ikatan covalent antara Br tu. Tunjukkan homolytic cleavage. Jadi anak panah dia tu, kepala dia separuh. Kena buat macam tu. Nak buat dua-dua atas atau satu bawah satu atas pun boleh. Macam tu Tak boleh kepala dia tak boleh penuh. Dia kena separuh saja kepala dia ni. Tunjukkan pergerakan satu elektron. Jadi satu elektron pergi sini, satu elektron pergi sini. Kita panggil homolytic cleavage lah ini. Ini adalah homolytic cleavage.
Homolytic cleavage Jadi kena make sure you all letak adanya sunlight atau UV kat situ. Dia nak buat homolytic cleavage ni, tulis UV kat situ. Dia ni UV ni sebagai source of energy so that free radical can be formed after bromine breaks secara homolytic. Homolytically dia break. Dia jadi free radical. Okay, free radical Br dot. Boleh. Itu step yang pertama. Itu dah dapat dah. Ni mekanisme lah Mekanisme dia kita mula dengan. Jadi you all bila nak buat mekanisme tu kena tulis step tu nama apa. Initiation step. Tulis. Lepas tu tulis equation dia. Make sure lengkap apa yang saya buat ni. Ada anak panah homolytic cleavage. Ada UV, ada ni, tunjukkan free radical. Ni nak kumpulkan jadi 2 Br dot pun boleh atau Br dot. Okay, boleh. First step. Madam, Ha, dot BR tu boleh letak kanan, madam? boleh. Nak letak mana-mana pun tak apa. Nak letak atas, bawah, depan, kiri, kanan, bawah. Mana-mana pun tak apa. Around Br ni. Okay, madam. Boleh Okay. Okay, second step saya buat page lain. Second step. Kamu dah belajar kan benda ni kan? Betul kan? Belum. Oh, belum lagi. Tak masuk alkin lagi lah. Penamaan alkin pun belum kot. Tak masuk ikut. Belum. Belum tak masuk lagi topik yang pertama. Ini dia kan topik yang kedua, alkin. Chapter 2 Okay, second step adalah sebab tu dia susah juga kalau macam dia nak buat laporan tu kan. Dia minta yang tu kalau tak belajar lagi memang tak boleh buat unless lecturer dia dah explain dah. Dan nanti kamu ni dia salin je lah Okay, second step yang kedua kita panggil propagation step. Sebab warna hitam lah. Propagation step. PRO ni propagation step. Macam mana dia propagate. Macam mana dia panggil rambat lah perlambatan. Langkah perlambatan. Ataupun step ni boleh ganti dengan chain pun boleh propagation chain atau propagation step. Dia merambat dia how chain tu dipanjangkan macam tu dah Okey, jadi tadi kan kita dah bentuk free radical. Okay, free radical ni dia akan serang kita punya alkane lah. Alkane tu tadi adalah cyclohexane. Okay, kamu kena tunjuk ikatan mana yang dia nak putus tu. Tadi saya tunjuk kat sini, kan saya tunjuk ada 2 hidrogen ni kan. Sekarang saya nak tunjuk 1 cukup lah sebab kita nak tunjuk ikatan ni je. Tunjuk ikatan mana yang hidrogen tu ditukar ganti dengan Br tu. 1 ikatan cukup. Tunjuk 1 ikatan cukup lah tunjuk, kita buat panjang sikit. Okay, ni dia ada H ni, kita akan ikatan ni akan putus. CH bond ni akan putus. H tu akan keluar digantikan dengan Br. Jadi apabila adanya free radical yang dah terbentuk dekat first step tadi, Br dot tu. Okay. Sekarang kita nak buat homolytic sekali lagi Semua ni dalam ni dia ada homolytic cleavage. Reaction alkane dia melibatkan homolytic cleavage sebab dia melibatkan free radical. Semua kita tunjuk secara homolytic saja. Okey, jadi sekarang yang ini ni Br ni dia akan bind dengan Br dot ni free radical ni dia akan combine dengan H. Okey. Apa ni H ni dia akan bawa 1 elektron. Dia akan combine 2 ni. Maksudnya untuk buat ikatan H dengan Br dia memerlukan 2 elektron, 1 dibawa oleh Br, 1 lagi H akan bawa. H ambil dekat ikatan ni lah. Jadi 1 lagi elektron tinggal pada carbon ni. Okay.
Jadi apa yang terbentuk adalah karbon yang tadi ada H tadi tu, dia jadi dot. Radical tinggal kat karbon tu. Kita buat skeleton, kita tak tunjuklah karbon tu Lepas tu yang ni dah jadi HBr. Macam tu. Kita punya produk, kita tunjuk balik sini adalah dia ada Br ganti tempat H tu. Jadi maksudnya H keluar dulu. Jadi free radical. Lepas tu nanti baru Br masuk. Jadi kamu salin balik yang free radical cyclohexyl panggil ni Free radical cyclohexyl ni daripada step atas tadi. Salin balik. Jadi apa yang berlaku Br nak masukkan? Br tu dia sebenarnya daripada bromin molekul tu. Jadi tak semua bromin dah jadi bromin free radical dalam first step ni. Ada lagi dalam bentuk molekul. Bromin molekul banyak. Jadi free radical nanti akan Br akan masuk kat dia, akan attach kat dia daripada bromin molekul lah. So, kita tunjukkan homolytic cleavage. So, ini apa yang berlaku. Dia akan putus, Br nak masuk sana. So, kita buat macam tu. Ini akan combine macam tu. Jadi, bila anak panah dia jadi macam ni, maksudnya dia terbentuk satu ikatan. Macam ini kan. Kalau dia pergi macam ni, dia putus. Kalau dia macam ni, dia cantum. So, yang ini ikatan ni putus, Br. Sekarang terbentuk ikatan antara C dengan Br. Ini. Bila dia masuk dalam, anak panah masuk ke dalam, maksudnya terbentuk satu garis ikatan covalent kat situ. Okay, so dapatlah kita punya produk tu. Bromocyclohexane, Br. Plus dengan Br dot. Jadi ni boleh recycle lagi. Okay. Kemudian step yang ketiga, kita tulis slide lain lah. Jadi kat sini tulis propagation step, dia melibatkan free radical dengan bukan free radical. Free radical dengan yang bukan free radical. Okay. Dan kita dah nampak dah adanya produk kita dekat situ. Daripada chemical equation tadi kita nampak produk kita kan. Produk tu dah kita nak buat lah. Jadi dalam propagation tu produk ni lah. Dah ada kat sini, dah ada sini. Jadi ingat propagation dia 2 step. Propagation dia ada 2 step Ada 2 step. Dua chemical equation. Dua chemical equation. Sorry Ini step propagation. Dia ada 2 chemical equation. Okay, kemudian last one adalah termination step. So dia macam panjang sikit kan. Tapi kalau kamu boleh faham konsep ni, dia bagi structure alkene macam mana pun you boleh buat. But kita fokus pada karbon yang ada hidrogen yang kita nak singkirkan tu je. Dia gantilah dengan hidrogen, klorin ke bromin dalam kes ni sebab bromin test. So dengan bromin lah. Okay, kejap. Ini yang ketiga adalah dia panggil termination step. Termination. Step ni kena tulis lah Termination step. Bagaimana kita nak berhentikan tindak balas tu, kita nak terminatekan dia. Reaction ni dia akan terminate sekiranya 2 free radical tu bercantum. Tak ada lagi free radical. Kita kena campurkan semua free radical. Macam kalau tadi, selagi ada free radical, jadi dia akan reaction akan berterusan lagi free radical adalah intermediate yang very reactive. Dia akan terus bertindak balas. Jadi untuk kita matikan step itu, untuk kita hentikan reaction dengan kita menjumlahkan free radical. Kita kena campur 2 free radical. Okey, apa free radical yang ada dalam sistem? Kita ada Br dot kan. Kita ada cyclohexyl dot.
Kamu boleh tengok tadi kat sini. Kita boleh nampak kat sini kita ada Br dot, kita ada cyclohexyl dot. Okay, yang free radical. Okay, jadi chances dia adalah BR yang bertemu. Dengan itu dia dapat cantum. Dah buatlah nak panah ni. Ustaz saya buat hitam, Ustaz saya merah. Apa faham tak? Itu jadi BR molekul balik. Okay, ini kira side product. Mungkin ke cyclohexyl jumpa dengan BR. Kena buat anak panah macam tu Dia faham tak? Mungkin juga cyclohexyl yang berjumpa dengan cyclohexyl. Cyclohexyl. Jom nak mudah kita buat dia duduk berdepan-depan. Kalau buat di belakang tu susah nak buat anak panah kan? Buat di sini. Senang kita nak buat dia bercantum. Tempat yang dia cantum tu dia jadi satu garis lah ikatan. Dia faham tak saya buat campur color-color ni? Dia buat satu garis ikatan antara, joinkan dia. Dua elektron tu jadi satu garis ikatan yang melengkung pula. Boleh ke? Jadi, inilah dia punya mekanisme. Ada berapa chemical equation. Initiation 1, propagation 2, termination 3. 6. 6. Kena tulis 6. Boleh ingat tak? Okay. Ini dia punya overall chemical equation. Chemical equation ni sebenarnya adalah jumlah terhasil kalau kita jumlahkan semua dalam mekanisme ni, chemical equation dalam mekanisme ni kita jumlah balik, campur, nanti dia akan potong. So dia akan dapat overall dia yang ni lah. Chemical equation tu dia kira overall. Tapi kira dia tak nampak lah dia punya intermediate dia, bahan pantara. Sebelum kita dapat produk kita tak nampak apa dia berlaku, apa yang tengah-tengah je tu. Daripada reactant, apa yang tengah-tengah je apa dia, kita tak nampak. Kita nampak produk saja. Tapi kalau dalam mekanisme kita nampak dia punya intermediate, iaitu free radical dalam kes ni. Intermediate dia ada free radical bromine, dia ada free radical cyclohexyl. Itu intermediate dia. Sebelum kita nak dapat produk. Okay. Dia nampak dia punya side-side produk pun ada kat sini, kita boleh nampak kan. Sini side-side produk lah. Cyclohexyl ni, dua cyclohexyl ni adalah side product. Boleh faham tak? Ingat-ingat. Initiation apabila bromine undergo homolytic cleavage in the presence of sunlight. Sunlight as a source of energy, so that bromine breaks through homolytic cleavage to form free radical. So dia initiate dengan penghasilan free radical. Kemudian what happen next? Free radical tu dia akan attack the alkane. Dia akan causing to form free radical cyclohexyl. Sebab BR free radical ni dia akan ambil hidrogen. Dia akan replace nanti dia nak replace lah kan nanti. Dia ambil hidrogen tu dulu, hidrogen dikeluarkan dulu. Okay. So kita form cyclohexyl free radical. Nanti second step barulah cyclohexyl free radical tu BR akan attach pada cyclohexyl free radical ni. Ingat bukan semua bromine tu pada awalnya dah form free radical, ada lagi dalam bentuk molekul. Jadi kita kena tunjukkan nanti dekat second step dalam propagation step ni, BR yang masuk tu sebagai dia molekul. Situ ada homolytic cleavage. Kamu kena ingat dalam propagation step, dia adalah combination reaction antara yang free radical dengan yang bukan free radical. Yang free radical dengan yang bukan.
Bolehkah? Kita dah nampak produk dia kat situ. Dan ada BR free radical kena recycle balik. Kemudian dalam termination, barulah habiskan tindak balas tu dengan kita jumlahkan semua free radical yang ada. Macam tu. Itu je lah. Ada tanya apa-apa tak? Jadi kamu tulis sini, step ni boleh ke dapat dalam satu muka surat. Okay. And then hantarkan dalam GC. Dah ada kat sini, dia salin je lah. Tapi kau tak faham ke? Faham tak? Kalau tak faham boleh tanya. Kalau kamu dah ada nota pun dia dah ada. Kat nota boleh tengok apa ni, step-step ni boleh salin dah. Dia rujuk nota juga. Right. Okay, boleh. Jadi saya tak nak lah tunggu you all salin apa ni, salin buat observation tu ni you all buatlah sekali. Saya stopkan sesi ni so, saya stoplah kelas kita ni. Sekejap saya offkan recording.